dan bil cukai tanah. Jadi lebih mudah lagi urusan bersama Fairuz Rizwan dengan laporannya. Silakan Fairuz. Baik, terima kasih. Mulai tahun depan, semua bil cukai tanah di Perak tidak lagi akan dikeluarkan secara fizikal. Ini termasuk bayaran bil cukai tanah akan dilaksanakan secara dalam talian melalui portal rasmi Pejabat Tanah dan Galian PTG Perak. Menerusi kaedah baru itu, orang ramai tidak perlu lagi beratur di kaunter untuk berurusan sama ada membayar cukai tanah maupun urusan lain yang berkaitan dengan pejabat tanah. Baik, bagi menceritakan dengan lebih lanjut mengenai sistem terbaru dari PTG Perak ini, bersama dengan saya, pengarah PTG Perak, Datuk Muhammad Faris Muhammad Hanif. Baik, Datuk, kalau boleh kongsikan pelaksanaan sistem bil cukai tanah secara digital ini. Baik, seperti mana yang kita sedia maklum, selaras dengan era teknologi digital sekarang ini, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak dan seluruh pentadbiran daerah mengambil transformasi ini sebagai sebahagian daripada memodernisasikan pentadbiran tanah. So, oleh itu, salah satu mekanisme yang kita angkat bagi tahun 2024 adalah kita tidak mengeluarkan lagi bil-bil cukai secara fizikal. Ini bermakna pemilik tanah dan juga pembayar cukai tanah secara langsung boleh yang pertama mendaftar ID untuk digital di pentadbiran tanah, dan yang kedua mereka boleh hadir ke kaunter untuk membuat semakan, dan pada ketika itu juga dimaklumkan tentang bil yang perlu dibayar. Budaya ini dilihat sebagai satu, kita hendak mengelakkan kesesakan di kaunter, dan kedua adalah kita hendak memastikan bahawa akses bayaran itu boleh berlaku di mana-mana sahaja. Okey, baik Datuk. Bagi penduduk kampung khususnya di pedalaman yang menghadapi masalah capaian internet, jadi bagaimana mereka boleh menyemak ataupun membayar cukai bil cukai tanah mereka? Baik, bagi golongan ini, usaha dipergiatkan pada hari ini di antara Digital Perak mewakili Telekomunikasi Negeri dan juga pihak SKMM. Pada masa yang sama juga ada pusat-pusat internet, sama ada melalui pejabat penghulu ataupun melalui pejabat DUN, digerakkan untuk membantu golongan-golongan berumur ini boleh hadir ke pejabat-pejabat berkenaan untuk membuat semakan sekiranya capaian internet mereka lemah, khususnya di kawasan hulu. Oleh itu tidak timbul sukar untuk akses kepada maklumat bil kerana medium sokongan lain berdekatan dengan kawasan berkenaan masih boleh lagi diakses sekiranya pejabat ataupun pejabat daerah ataupun tanah jauh daripada perkampungan mereka. Jadi saya tidak nampaklah elemen tidak mengeluarkan bil fizikal ini mengundang masalah yang besar. Walau bagaimanapun, sekiranya mereka berhadapan dengan masalah, masih lagi boleh berurusan secara direct dengan pejabat-pejabat tanah di setiap daerah yang berkenaan lah. Okey Datuk, soalan terakhir saya. Bagaimana Datuk melihat sistem yang dilaksanakan oleh PTG Perak ni dapat memberi nilai tambah dalam urusan PTG Perak ni? Baik, sebenarnya kita menaruh harapanlah pelaksanaan elemen digital ini. Pertama, kita nak letakkan satu awareness lah kepada pemilik tanah. Yang kedua, kita hendak pemilik tanah mempunyai tanggungjawab dari segi membayar cukai. Walaupun alert dan bertanggungjawab, tetapi sekiranya mekanisme bayaran itu sukar, mungkin tidak menggalakkan mereka untuk membuat pembayaran. Oleh itu, melalui kaedah online ini dan dibangunkan sedikit masa lagi apps yang bersesuaian, kita harap mekanisme ini sebagai momentum kepada usaha mempertingkat dan mempermudahkan urusan bayaran cukai. Sekiranya urusan mudah dan capaian atas talian tinggi, secara tidak langsung boleh membantu dari segi
memperkukuhkan hasil negeri oleh pembayar-pembayar cukai lah. Dan pada masa yang sama juga kita mudah untuk mengesan bil-bil yang masih belum dijelaskan ekoran daripada sistem berkenaan mempunyai pemantauan yang lebih rapi lah. Baik, terima kasih Datuk. Baik, saya kira setakat itu perkongsian yang dapat saya bawakan dari segmen Untuk Cerita Pagi Perak. Untuk perkembangan selanjutnya, kita kembali ke Angkasa Puri.